Guys, kebelakangan ini kita tahu ya, pasukan Indonesia ketika ini adalah antara pasukan yang sedang meningkat naik di rantau ASEAN. So, bagaimana ceritanya guys? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Bro Zul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sehat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey guys, hari ini saya nak mentionkan satu lagi video daripada channel iaitu Bcam Studio. Kini subscribernya adalah 13,6 ribu orang guys, sangat banyak guys. Tetapi di sini kita hendak mentionkan satu lagi video daripada channel beliau, iaitu macam mana bola sepak Indonesia boleh bangkit. Dan kita tahu guys, pasukan Indonesia ketika ini adalah antara pasukan yang sedang meningkat naik di rantau ASEAN. Prestasi mereka di pentas AFF Suzuki iaitu 2020 sudah cukup untuk menggambarkan bahawa mutu bola sepak mereka sudah meningkat. Apakah rahsia timnas Indonesia? So, bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Bcam Studio, informasi bola sepak terbaik untuk anda. Jadi untuk video kali ini aku nak bercerita ngomong tentang bagaimana bola sepak Indonesia berjaya bangkit selepas aksi duka dalam pusingan kedua kelayakan Piala Dunia, Piala Asia apabila bagaimana iaitu Indonesia ataupun timnas Indonesia tiba-tiba bangkit di dalam itu perlawanan AFF 2020 pada tahun ini guys. Jom kita mereka tiada merekodkan sebarang kemenangan dalam 8 perlawanan. Jadi dari segi pemerhatian aku ada menyinaraikan 5 faktor yang menyebabkan bagaimana Indonesia berjaya bangkit dalam bola sepak. Jadi antara faktor yang pertama adalah pelantikan Coach Shin Tae-yong. Betul guys. Bagi dalam pemerhatian saya juga, walaupun saya bukan seorang pakar dalam penyelidikan bola sepak tetapi saya nampak daripada coach yang sekarang ni Shin Tae-yong ini, dia banyak mengubah ataupun banyak memberi perubahan pada timnas Indonesia. Itu yang saya nampak juga yang jelas kita nampak. Kawan semua, Coach Shin Tae-yong ni bukan calang-calang jurulatih. Which jika anda masih ingat dalam World Cup 2018 apabila Korea Selatan berjaya menewaskan Jerman 2-0 ketika itu. Dan fakta menarik adalah Coach Shin Tae-yong ni merupakan jurulatih Korea Selatan ketika itu. Dia adalah iaitu mantan, boleh kata mantan kan, bekas kos utama untuk Korea Selatan pada tahun 2008. Dia adalah jurulatih utama untuk Korea Selatan pada tahun 2008 tersebut guys. Wow. Semua juga Coach Shin Tae-yong ni juga bukan hanya melatih skuad senior Indonesia, namun beliau juga melatih skuad Under 19, Under 23 dan juga skuad senior, which beliau telah pegang 3 pasukan. Jadi bagi aku lah, untuk inisiatif ni bagi aku cukup baik. Sebab apa? Coach dah boleh kenal lama pemain-pemain tersebut. Jadi beliau boleh dapatkan chemistry yang cukup baik. Sebab apa? Kalau kita tengok dalam saingan AFF ketika ini, ramai pemain-pemain Under 19, Under 20. Coach Shin Tae-yong telah membawa beliau dalam skuad senior. Jadi untuk perkara ini juga, Vietnam juga telah melakukan perkara yang sama apabila Coach Park telah melatih skuad Under 23 dan juga skuad senior Vietnam. Dan kalau kita tengok result memang cukup baik. Mungkin Malaysia boleh juga mencontohi apabila memberi peranan yang cukup baik untuk coach itu melatih skuad Under 23 dan juga skuad senior. Untuk rekod selepas aksi pusingan kedua kelayakan Piala Dunia, Piala Asia, rekod untuk Coach Shin Tae-yong adalah cukup baik apabila dalam 9 perlawanan mereka hanya tewas sekali dengan Afghanistan dan menang 6 kali dan seri hanya 2 kali, termasuk bertemu dengan Singapura dan juga Vietnam. Dan apa yang menarik untuk Coach Shin Tae-yong ni adalah beliau banyak membawa rakan-rakan beliau dari Korea Selatan termasuk translator. Sebab apa? Ini akan lebih memudahkan lagi kerja beliau di pasukan Indonesia. Betul. And then apa yang aku suka untuk Coach Shin Tae-yong ni adalah beliau amat menitik beratkan pasal disiplin pemain. Kalau disiplin pemain out, beliau amat tegas. And baru-baru ni juga di mana ada satu video viral yang mana Coach Shin Tae-yong ni boleh tahu kelemahan pasukan Malaysia apabila beliau beritahu yang Junior dan juga Badrul Batiar cukup slow, and then John Kul juga masih kemenakan dan beliau lebih suruh menyerang di bahagian kiri. Jadi kalau kita tengok kat sini, Coach Shin Tae-yong ni cukup study, and beliau ni cukup tahu tentang kelemahan sesebuah
pasukan. And then untuk Maknanya faktor dia kedua selidik adalah semua, guys. Indonesia ni banyak menggunakan pemain-pemain muda. Jadi untuk saingan AFF ketika ini, Indonesia merupakan pasukan yang keempat menggunakan tenaga-tenaga paling muda, iaitu average 23.80. Jadi Indonesia adalah pasukan keempat selepas Timor Leste, Laos dan juga Kemboja. Jadi kalau kita tengok larian Indonesia, pemain-pemain Indonesia cukup pantas, stamina mereka juga cukup baik, memang suksap lah larian mereka. Sebab apa? Mereka ni banyak menggunakan tenaga-tenaga yang muda. Apa yang aku dapat lihat apabila Indonesia ni menyerang, Coach Shin Tae-yong akan menggunakan high pressing dengan 4 hingga 5 pemain Indonesia akan terus mara ke hadapan disebabkan apa? Tenaga-tenaga pemain muda mereka itu cukup memberi kelebihan untuk pasukan Indonesia menyerang. Jadi antara pemain-pemain muda untuk pasukan Indonesia yang aku cukup teruja adalah dua gandingan cukup mantap, iaitu Asnawi Mangkualam berusia 22 tahun dan juga Witan Sulaiman yang berusia 20 tahun. Jadi kalau kita tengok mereka ni sentiasa mengucang-ngacirkan barisan pertahanan di bahagian kanan. And then untuk gol ketika bertemu Singapura, 1-2 mereka cukup world class lah, boleh bagi tahu. And then untuk Rahmat Rianto yang mempunyai tandukan heading yang cukup tajam apabila telah skor 2 gol bertemu dengan Kemboja. And then 2 pemain pertahanan mereka iaitu Rizky Ridho dan juga Dewangga yang berusia 20 tahun. And then untuk faktor ketiga adalah ramai pemain-pemain Indonesia telah berkelana ke luar negara. Jadi untuk saingan AFF kali ini ada 6 pemain Indonesia telah berkelana ke luar negara sebelum ini, iaitu yang pertama Yuji Utomo yang telah bermain di Penang dan juga Abimanyu yang telah bermain di JDT, and then Egy Maulana yang telah bermain di FK Senica di Liga Slovakia, and then Witan Sulaiman yang telah bermain di Liga Poland, and then Elkan Bagot yang telah bermain untuk Ipswich Town, and then Asnawi Mangkualam yang telah bermain di Liga Division 2 Korea Selatan. Itu tak tercampur lagi yang pemain, maknanya pemain-pemain Indonesia ni banyak yang bermain untuk luar-luar negara. Di Malaysia pun ada juga pemain lain yang tidak menyertai saingan AFF ketika ini, iaitu Bagus Kafi, Sadir Ramdhani, Khairul Imam Zakiri dan juga Brian Aldama. Nampaknya banyak pemain-pemain Indonesia ni telah berkelana ke luar negara untuk memantapkan lagi pasukan Indonesia. Sebab apa? Kalau kita main di luar negara, lebih banyak pengetahuan, lebih banyak ilmu boleh kita dapatkan. And then faktor keempat adalah kejayaan Indonesia berjaya menjadi tuan rumah Piala Dunia bawah 20 tahun. Jadi sayang disebabkan pandemik COVID-19, kejohanan World Cup Under-20 ni terpaksa dibatalkan pada Mei 2021 yang lalu. Tapi kalau kita tengok dengan kejayaan Indonesia menjadi tuan rumah World Cup bawah 20 tahun ni, nampak seriusnya federasi mereka iaitu PSSI untuk memajukan lagi bola sepak Indonesia ke arah antarabangsa. Sebab apa? Dan kita nampak guys, memang betul guys, kebangkitan Indonesia daripada anjang perlawanan 2020 ini memang sangat luar biasa. Memang betul lah apa yang dikatakan admin ini. Indonesia banyak menggunakan tenaga muda. Di situ kita nampak bagaimana tenaga muda ni memang sangat kuat guys. Itu yang luar biasa. Kalau kita tahu bila adanya World Cup bawah 20 tahun ni, banyak skot-skot antarabangsa akan memantau pemain-pemain muda ni untuk diserapkan ke pasukan muda seperti Manchester United, Arsenal, Real Madrid, Barcelona dan pasukan-pasukan gegasi yang lain. Apa yang aku harapkan juga, Malaysia mampu untuk layak pada kejohanan bawah 20 tahun ni yang dijadualkan bakal berlangsung pada tahun 2023 di Indonesia juga. And then untuk faktor yang kelima adalah menerusi federasi mereka iaitu PSSI. Nampaknya mereka cukup serius apabila ingin memanggil pemain-pemain kacukan warisan yang cukup berprofil tinggi untuk menyertai pasukan Indonesia ini, seperti Sandy Welsh yang sedang bermain di Liga Belgium, and then Jordi Amat yang pernah bermain untuk pasukan Swansea City, and then Miss Hilgers yang sedang bermain untuk FC20 di Liga Belanda, dan juga yang terbaru apa yang aku dengar adalah mereka ingin memanggil Ragnar Oratmangun, minta maaf kalau salah sebut, yang sedang bermain untuk pasukan Eagle. Ini adalah antara pemain-pemain naturalisasi mereka guys ataupun boleh kita katakan bakal menjadi pemain untuk Indonesia dan mereka akan dijadikan warga negara dan mereka akan menjadi pemain negara Indonesia. Kalau di Malaysia panggil pemain naturalisasi. Di Liga Belanda. Dan apa yang aku dengar, Kevin Dix ni mungkin tidak akan dipanggil sebab apa? Posisi beliau adalah sama dengan Sandy Welsh. Jadi kalau kita tengok kat sini Indonesia ni cukup serius apabila ingin memanggil ramai pemain-pemain kacukan yang berprofil tinggi
untuk menyertai mereka dalam aksi kelayakan Piala Asia Kelab. Jadi itu sajalah video aku untuk kali ini. Apa-apa aku harapkan sebagai video ini cukup bermanfaat untuk anda semua. Mungkin ramai fan-fan daripada Indonesia yang telah subscribe Bycam Studio ni. Apa yang aku ingin ucapkan adalah ribuan berbanyak terima kasih. Salam dari Malaysia. Jadi itu sajalah video aku untuk kali ini. Akulan Assalamualaikum. Salam dari Binjai. So, okay guys, kita dah reaction tadi daripada Bycam Studio bagaimana katanya, macam mana bola sepak Indonesia boleh bangkit, dan kita di situlah kita tahu tadi, kita tengok bagaimana daripada coach Indonesia, kita nampak bagaimana dia dulu adalah bekas coach untuk Korea Selatan di World Cup tahun 2008. Wow, bukannya calon-calon coach guys, bekas coach pemain Piala Dunia tu. Itu yang kita tengok bagaimana kehebatan taktikalnya yang digunakan untuk mengalahkan Malaysia. Memang nampak di situ kita tengok kehebatan Indonesia main 1-2 mereka masa menentang Singapura pun memang sangat luar biasa 1-2 mereka guys. Kita nampak dah terus dapat jaringan gol. Hebat betul. Saya nampak guys, saya tengok, saya tonton bagaimana daripada mula Indonesia dalam kumpulan lagi melawan Malaysia, lepas tu pergi ke separuh akhir, lepas tu pergi ke final melawan Thailand. Saya nampak semua cara permainan, cuma orang kata rezeki tidak menyebelahi Indonesia untuk memenangi Piala AFF guys. Tapi walau bagaimanapun tidak juga orang kata ditinggal agak jauh lah dengan kekalahan tersebut, kerana dengan agregat 6-2 itu pun sudah cukup sebenarnya Indonesia boleh bangkit semula di perlawanan yang kedua. Kalau kita tengok di perlawanan yang kedua, 2 sama guys. 2 sama tu sebenarnya adalah Indonesia sudah bangkit dekat situ, cuma masa ataupun orang kata waktu yang dia bangkit tu sudah terlambat. Kalau diikutkan masa perlawanan kedua tu, 2 sama itu adalah satu level, orang kata dah sama kekuatan Indonesia dan Thailand. Tetapi kalau Indonesia bermula bangkit awal pada perlawanan yang pertama sebelum menentang perlawanan yang kedua, saya rasa Indonesia pasti boleh menang. Tetapi kebangkitan Indonesia pada ketika itu sudah terlambat, kerana ketika itu Thailand sudah pun dengan agregat 4-0 lebih awal dahulu. Tetapi kalau pada mula lagi Indonesia sudah bangkit awal seperti dia menentang Thailand pada perlawanan kedua, insya-Allah saya rasa dan saya yakin, bukan rasa, dan saya yakin Indonesia pasti menang AFF pada tahun ini. Tetapi apakan daya guys, jangan berputus asa, kita ada lagi untuk tahun ini bermula bulan Februari ini AFF akan bermula semula guys. So kita sama-sama mendoakan dan sama-sama kita doakan untuk Indonesia dan Malaysia supaya boleh berjumpa di final. Itu doa kita bersama guys. So okay guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Bro Zul Channel. Tanpa sokongan anda, tiadalah Bro Zul Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng, tanda sokongan anda kepada Bro Zul Channel. Saya minta maaf kiranya ada tersilap kata dan tersilap cakap sepanjang saya melakukan reaction untuk anda semua. Jaga diri anda, keluarga anda, ibu bapa anda dan anak isteri anda. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.